Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersua lagi kita dalam program Bicara Buku Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Bersama saya, Puan Suhainah binti Arifin, Guru Perpustakaan Media SMK Laluh, Kuala Krai. Lebak kembang bunga di laman, kuntuman kesumba dipetik dara. Pembicara datang, buatmu teman, izinkan hamba, mulakan bicara. Sampaikan ilmu di angin lalu, ianya akan berlalu. Sampaikan ilmu melalui surat, ianya tersimpan berlipat. Sampaikan ilmu secara lisan, ianya lebih berkesan. Mengambil pendekatan itu, maka program Bicara Buku ini diteruskan agar ilmu yang dibaca dan dikongsi lebih dekat di hati. Mawar indah tumbuh melata, kicauan murai bagai berseloka. Sebelum lidah pendeta berkata, sebelum tirai bicara dibuka. Mari kita kenali diri intan terpilih yang akan membicarakan buku pada pagi ini. Pembicara buku pada kali ini ialah Puan Cik Nur Suziana binti Cik Amar, iaitu penolong pengarah Sektor Pembelajaran Unit Sains dan Matematik Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Terlebih dahulu, kita telusuri sejarah perkhidmatan insan hebat ini. Kerjaya bermula sebagai guru penolong di SMK Perling pada September 2003 hingga Mei 2008. Seterusnya berpindah ke SMK Batu Gajah pada Jun 2008 sehingga Disember 2016. Pada Januari 2017 hingga April 2021 bertugas di SMK Tanah Merah 2. Seterusnya sebagai mentor tim PISA di Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan pada Mei 2021 hingga April 2022. Sehingga kini beliau menjawat jawatan penolong pengarah Unit Sains dan Matematik dari Mei 2022. Sepanjang perkhidmatan mendapat anugerah Guru Inovatif Peringkat Negeri pada tahun 2015, 2016 dan 2020. Tanpa melengahkan masa, kita hayati buku yang akan dibicarakan oleh beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin yang dikasihi. Bersyukur kehadrat Ilahi pada ruangan bicara buku kali ini, saya diberi peluang untuk berkongsi bersama hadirin mengenai kupasan sebuah buku yang bertajuk The Sabertooth Curriculum atau dalam terjemahannya adalah Kurikulum Gigi Pedang. Sebelum saya berbicara mengenai buku ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Puan Cik Nur Suziana binti Cik Omar, merupakan penolong pengarah Unit Sains dan Matematik Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Saya telah berkhidmat selama 18 tahun sebagai guru dan 1 tahun sebagai mentor tim PISA Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Baiklah, dalam ruangan bicara buku ini, saya ingin berkongsi satu kupasan mengenai buku yang telah menjadi asas kepada reka bentuk kurikulum di seluruh dunia, iaitu The Sabertooth Curriculum. Buku ini sebenarnya ditulis pada tahun 1939 oleh J. Abner Padiwell atau nama sebenarnya adalah Harold Benjamin, dan edisi pertama telah dikeluarkan oleh McGraw-Hill Book Company. Buku ini mengandungi 164 muka surat dan merangkumi 7 bab utama. Harold Benjamin merupakan profesor sejarah pendidikan dan seorang pendidik yang liberal. Karya ini merupakan satu catatan metafora sejarah perkembangan sistem pendidikan di dunia. Dalam satu persidangan di Tijuana, beliau telah mengemukakan kritikan kritis untuk muridnya berfikir mengenai perkembangan kurikulum dalam era Paleolitik. Dalam karya ini,
Prof. Benjamin telah menceritakan satu watak pengamal pendidikan yang pertama pada zaman Paleolitik yang paling hebat, diberikan nama Newfis Hammermaker atau gelaran dalam karya ini adalah Newfis. Beliau merupakan seorang pemikir, pencipta dan memiliki kecerdasan akal yang tinggi di mana beliau dapat mencipta alatan berunsurkan batu seperti tukul untuk tujuan berburu pada zaman tersebut. Walaupun suku kaumnya gembira dengan hasil buruan yang banyak, namun Newfis masih lagi tidak berpuas hati dengan kebiasaan kaumnya dan sentiasa berfikir cara kehidupan yang lebih baik untuk diri, keluarga dan kumpulannya. Beliau melihat kanak-kanak bermain di pintu gua hanya semata-mata untuk mengatasi kebosanan dan orang dewasa pula bertungkus lumus memburu mencari makanan, tempat tinggal dan pakaian. Melalui perhatian ini, Newfis telah menetapkan satu matlamat supaya kanak-kanak dapat mempelajari sesuatu seperti orang dewasa. Kerana apabila mereka dewasa, mereka akan mempunyai lebih banyak daging untuk dimakan, lebih banyak kulit sebagai pakaian dan tempat penginapan yang selamat dari ancaman harimau. Oleh itu, beliau telah mencipta satu kurikulum yang tersendiri berdasarkan 3 asas utama, iaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Jadi, subjek pertama yang diilhamkan dalam kurikulumnya ialah menangkap ikan dengan tangan. Ini bertujuan untuk melatih anak-anak mendapatkan lebih banyak makanan. Manakala subjek yang kedua diajar bertujuan melatih kanak-kanak untuk mendapatkan pakaian ialah melalui kelab kuda bulu. Jadi subjek yang ketiga pula ialah subjek harimau gigi pedang dengan api bagi memberi latihan dalam menyediakan tempat penginapan yang selamat dari ancaman harimau. Newfis memberi peluang kepada anak-anaknya untuk mempraktikkan ketiga-tiga subjek ini dan kesannya anak-anak mereka lebih seronok melibatkan diri dalam aktiviti yang bermanfaat. Anak-anak Newfis ini mempunyai kehidupan yang lebih baik dan selamat berbanding kanak-kanak yang lain. 3 subjek utama dalam kurikulum ini mula diikuti oleh puak-puak yang lain dan semakin diterima sebagai pendidikan yang sebenar walaupun pada mulanya ia mendapat tentangan dari pihak yang konservatif. Sehinggalah semua anak-anak suku kaum mengamalkan 3 subjek tersebut dan mereka hidup makmur gembira kerana memiliki makanan dan pakaian yang mencukupi serta keselamatan yang terjamin. Hadirin sekalian, persoalan di sini, adakah semua berjalan lancar selama-lamanya? Bahagian dunia mengalami zaman ais batu dan keadaan fizikal persekitaran semakin berubah dan kehidupan yang selamat dan bahagia menjadi sebaliknya. Air menjadi semakin keruh akibat kotoran dan kerikil dari glasier. Ikan tidak dapat dilihat dalam air yang berlumpur dan tidak mungkin mereka dapat menangkap ikan dengan menggunakan tangan. Kuda berbulu pula melarikan diri ke dataran yang lebih kering jauh dari kawasan perburuan Paleolitik dan munculnya banyak ancaman baru dari kijang kecil yang mempunyai bau yang sangat kuat dan sangat liar sehinggakan tiada siapa pun yang boleh mendekati mereka. Kemudian
wujudnya satu ancaman yang lebih besar di mana harimau gigi pedang ni telah mati akibat radang paru-paru dan munculnya beruang glasier yang ganas yang tidak takut pada api yang sentiasa berjalan siang dan malam. Masyarakat kini berada dalam situasi yang amat sukar, tidak ada ikan atau daging untuk dimakan, tidak ada kulit untuk pakaian dan ancaman keselamatan dari beruang yang ganas. Dalam situasi yang agak meruncing ini, munculnya idea daripada keturunan Newfish mencipta alatan untuk menangkap ikan iaitu jaring atau jala. Perangkap pula telah dibina oleh mereka bagi menangkap kijang yang liar dan mereka telah menggali lubang untuk memerangkap beruang yang ganas. Apabila ciptaan baru ini tersebar, maka semua kaum membiasakan diri dengan cara yang baru. Kesannya, para hadirin, ada puak yang mula mengkritik apa yang telah diajarkan di sekolah dan mencadangkan penemuan baru ini diajar di sekolah. Mereka mempersoalkan bahawa kurikulum yang sedia ada iaitu menangkap ikan dengan menggunakan tangan, kelab kuda dan menakutkan harimau menggunakan api sudah lagi tidak relevan. Namun, ia telah dijelaskan oleh golongan pendidik sekolah bahawa mereka tidak mengajar menangkap ikan untuk menangkap ikan semata-mata, tapi mereka membina ketangkasan dan kesabaran melalui aktiviti ini. Okay. Melalui kelab kuda pula, pelajar dilatih untuk membangunkan kekuatan dalam diri. Pelajar tidak diajar semata-mata untuk menakutkan harimau, tetapi dalam pada yang sama ia dapat memupuk semangat keberanian dalam semua urusan kehidupan anak-anak mereka. Golongan pendidik ini mempertahankan bahawa tujuan pendidikan sebenarnya boleh dilihat melalui kesannya yang tetap bertahan walaupun keadaan yang sentiasa berubah-ubah. Baiklah, kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis adalah apabila sesuatu kurikulum itu sudah mantap dan menjadi sesuatu rutin dalam masyarakat, maka ia adalah amat sukar untuk merubah kurikulum tersebut. Hadirin sekalian, kurikulum dirangka bukan sahaja bermatlamat untuk menyelesaikan masalah yang ada pada masa tersebut, tetapi ia perlu menjadikan murid untuk mendepani cabaran dan akibat perubahan yang berlaku. Sebagai seorang pendidik pada masa kini, kita perlu menyediakan murid dalam mendepani cabaran abad ke-21. Sebagai contoh, dalam sistem pendidikan negara ini, KSSM dan KSSR telah dirangka bagi melahirkan murid yang mempunyai kemahiran abad ke-21 yang memberi fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kejaya berteraskan nilai murni. Kita sebagai pendidik perlu menerima keperluan untuk mempelajari sesuatu yang terkini, kemahiran dalam teknikal dan pengurusan dan sentiasa membangunkan amalan yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hadirin sekalian, sebagai seorang guru, kita perlu melengkapkan diri dalam menyediakan murid mendepani cabaran abad ke-21. Kita perlu meneroka ilmu pengetahuan dan menimba lebih banyak pengalaman. Kita juga perlu mempelbagaikan kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi keperluan murid yang berbeza yang mempunyai kepelbagaian, kebolehan dan minat. Hadirin sekalian, semoga perkongsian saya mengenai buku Cyber Tools Curriculum ini dapat memberi manfaat
kepada semua dalam merealisasikan tuntutan falsafah pendidikan negara kita, iaitu bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Akhir kata, izinkan saya mengkaitkan pantun, iaitu kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi bicara buku yang disampaikan oleh Puan Cik Nur Suziana binti Cik Omar. Semoga mendapat manfaat daripada intipati buku yang disampaikan itu tadi. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran Tuan Puan di pautan SPL KPM yang disediakan. Berakhir sudah program kita Ilmu Dibicara Jadi Pedoman. Andai ada tersasul kata, salah silap, mohon dimaafkan.